So as usual, every time kita masuk a new chapter, kita mesti dulu belajar tentang nomenclature, right? Okay, IUPAC nomenclature ini akan ditanya dalam dibelajar waktu you guys learn this should be in lecture, video kuliah, and also the question will come out in the UPS. Okay, and after that kita akan belajar physical properties dalam carboxylic acid. Kita ada physical properties that we have to learn about carboxylic acid. Okay, so kalau kita tengok pada introduction, pada learning outcomes kat sini, we will study boiling point and also solubility of carboxylic acid, and we will also study about the acidity of carboxylic acid in comparison with alcohol and also phenol. Okay, plus compare the acidity between the carboxylic acid itself. Okay, cumanya macam biasalah, teacher tak akan ajar dulu physical properties ni, teacher akan fokus kepada chemical properties dulu. Okay, which is yang ini, teacher akan summarizekan semua sekali bersama dengan alcohol, bersama dengan amines last week nanti. Okay, so yang ini teacher akan KIV dulu. Okay, kita akan belajar ni last sekali sebab teacher tak nak student teacher ni pening, kejap physical properties, kejap chemical properties kan. Kita fokus kepada reaction je dulu. Boleh ke everybody? Clear tak? Boleh So yang ni kita akan fokus pada 10.4 dengan 10.5, which is yang ini yang teacher dah letak siap-siap dalam my map kan. Dan juga kita akan refer juga dalam modul ni, tak ada masalah. Okay, so ini teacher punya plan untuk hari ni. Carboxylic acid tak panjang, reaction dia tak banyak. Okay, dan most of the reaction tu adalah reactions that we already come out before. Okay, dalam chapter-chapter sebelum ni. Alright, so maksudnya kalau physical properties tu teacher KIV dulu. Okay. Maksudnya starting by the page 269. Nah ini semua ni kan explanation soalan boiling point ni. Okay, teacher akan summarizekan last week nanti. So maksudnya kat sini ni sampai page apa? Sampai page 2 apa ni? Oh dia dah terjadi macam ni page 276 ni. So ni teacher kat IV dulu. Okay, so kita akan tengok preparation. So kalau you guys buka modul tu sambil kita buat mind map, sambil kita boleh tengok pada modul juga. So bermula pada page preparation of carboxylic acid ni pada page berapa you guys punya modul? Bermula dengan muka surat 278, isn't it? This one. Okay, sambil kita buat mind map, sambil kita tengok dalam modul juga. Okay, boleh? Right, so kita akan start dengan preparation. Okay, what are the reaction that will produce carboxylic acid? So bila teacher buat macam ni, okay, so teacher letakkan example of the carboxylic acid. ACH3, C double bond O, OH, right? Class, boleh tak somebody bagi teacher suggestion? What is the IUPAC name of this carboxylic acid? Apa nama carboxylic acid ni kelas? Ethanoic acid. Ethanoic acid sebab ada dua carbon kan? Okay, yes. So ini adalah ethanoic acid. Example yang teacher bagi adalah ethanoic acid. So kalau you guys refer to this my map, awak dah familiar dah. Kalau arrow itu menuju ke arah carboxylic acid, ini adalah preparation, right? So teacher start with the first one which is on the right. Okay, yang ini kita ada, this is primary alcohol, isn't it? Okay, CH3, CH2, OH ini adalah primary alcohol. Okay, class, kita pernah belajar macam mana primary alcohol can change into carboxylic acid. So what is the reaction involved sekarang? Macam mana primary alcohol dari carboxylic acid? Kita dah belajar ni. Kita pernah melalui reaction apa? Macam mana primary alcohol di carboxylic acid? Adakah melalui reduction, adakah melalui condensation or oxidation? Oxidation, right? UK bagi jawapan oxidation. Okay. Sure. Kalau ini oxidation, so what is the oxidizing agent yang kita boleh guna, Shu? KMNO4. KMNO4, kan? Kita belajar dalam chapter, bermula dalam chapter alkohol dah ajar. Okay, KMNO4 lagi, dia punya condition dia.
H plus dan dia mesti K, isn't it? So kita akan undergo oxidation. Oh, slow sikit dia punya line kat sini. Line korang okey tak? Kenapa dia tak keluar kat sini? Dah, okey dah. So ini adalah oxidation. Okay, oxidation of primary alcohol. So kita akan dapat carboxylic acid. Okay, Haziq, kalau lah let's say Haziq, teacher guna PCC, dapat tak ethanoic acid kalau teacher guna PCC dichloromethane? Tak dapat. Tak dapat. Kenapa tak dapat? Maksudnya kalau primary alcohol oxidize guna PCC in CH2Cl2, kita akan dapat carboxylic acid ataupun dapat apa? Kita dapat aldehyde. Yes, pandai. Okay, dapat aldehyde, right? So mesti guna CH4, strong oxidizing agent. Okay, and then yang dekat atas ni, ini let's say kita letak number 1. Okay, number 2, this is, semua tahu ini ethanol, isn't it? Ini adalah aldehyde. Okay, so macam mana aldehyde can be convert into carboxylic acid? Melalui reaction apa? Also oxidation. So yang ni, selain KMnO4, other oxidizing agent, kita boleh guna apa selain KMnO4? Kita boleh guna potassium dichromate, isn't it? K2, Cr2, O7, H+, K. Okay, which is ini also refer pada oxidation. Kita guna yang ni. Okay, awak tahu dia KMnO4 ataupun potassium yes, sodium dichromate pun boleh. Pandai Syawal. Potassium dichromate, sodium dichromate macam Syawal bagi tahu kan. Na2Cr2O7 pun boleh. As long as dia mewakili oxidizing agent. Okay, right. So far so good guys. So aldehyde also can be converted to carboxylic acid melalui oxidation. Okay, yang bawah ni. Okay, CH3MgBr. Ini adalah apa kelas? Ini adalah Grignard reagent, isn't it? Okay, ini adalah Grignard reagent. So macam mana CH3MgBr ataupun CH3MgCl can be converted kepada carboxylic acid? Kita pernah belajar dalam chapter haloalkane. So what is the reagent kat sini? Tiba-tiba daripada satu karbon kita jadi carboxylic acid yang ada 2 karbon. So apa reagent kat sini? Ni kalau dalam kelas ni kita sungguh-sungguh buat kat depan ni. Ada 2 reagent kat sini. Number 1 Roman, number 2 Roman. How to change MgBr, kita convert, tukar kepada carboxylic acid. Pikah apa jawapan dia Pikah? Ni madam. Aldehyde dengan hydrolysis. Apa pula aldehyde dengan hydrolysis? Mana main haloalkane nak buka? Macam mana? Dah buka. Grignard reagent dah tukar kepada carboxylic acid. Methanol. Methanol dia jadi primary alcohol. Kita nak jadikan dia carboxylic acid. CO2. Ika lepas ni kita tanya balik soalan yang lain. CO2. CO2 followed by H3O+. hydrolysis, H2OH+ ataupun H3O+. Good job. Okay, ni dah belajar kan? So maksudnya kita akan remove MgBr ni, kita gantikan terus CO2 tu dia akan jadi C double bond OH. Ni semua preparation of carboxylic acid. Okay, right, and then kita ada nitrile compound ni kan kelas, kalau kita nak tulis nama reaction kalau dalam modul pun ada, ini adalah carbonation. Carbonation of Grignard reagent. Okay, carbonation of Grignard reagent. Okay, and then this one, ini yang baru belajar, ini yang baru teacher nak ajar. Okay, kita ada compound yang ada CN. Compound yang ada CN kita panggil sebagai nitrile compound. So CN, okay, dia boleh bertukar kepada C double bond OOH which is carboxyl group bila kita hydrolysekan dia dengan acidified water. Sama ada kita guna H2OH+ ataupun H3O+. So ini kita panggil sebagai hydrolysis. Okay, hydrolysis of nitrile compound. So CN dia akan bertukar jadi C double bond OOH. Okay, so ada 4 preparation of carboxylic acid. Boleh follow teacher so far? Boleh? Boleh. Okay. Right, so ada 4 ini. 3 kita dah belajar.
Oxidation of aldehyde dah pernah belajar. Oxidation of primary alcohol with KMNO4, strong oxidizing agent dah belajar. Carbonation of Grignard reagent dah pernah belajar. Okay. Hydrolysis of nitrite compound yang baru belajar hari ni. Okay, kalau dah boleh follow yang ni, okay, preparation of carboxylic acid, kita buat soalan tutorial dulu yang relate dengan preparation ni. Okay, kita buat practice question 5. Okay, kita buat practice question 5. Okay, ni practice question 5. Page berapa ni? Page 281 kelas. Oh, dia teralih sikit dia punya ni. Ni adalah PQ5. Okay, korang ambil masa 5 minit buat, teacher nak minta jawapan yang ni. Okay, complete the following reactions. Ni related dengan kita punya preparations of carboxylic acid tadi. Okay, starting with this carboxylic acid. Sambil korang buat tu, boleh tak teacher nak tanya soalan berkaitan dengan UPS? What is the name of this carboxylic acid? Siapa boleh bagi suggestion? Pentanoic acid. Mana dia punya longest chain? Longest chain mesti start sekali dengan carboxyl group. So, kita ada 1, 2, 3, 4 kan? Nampak tak kelas? 1, 2, 3, 4. So, dia butanoic acid. Ini adalah butanoic acid. Sebab dia ada 4 carbon yang parent ni. Okay. Mana carbon number 1? Carbon number 1 milik mana? Carbon number 1 sentiasa belongs to carboxyl group. Sebab dia ada highest priority untuk jadi carbon number 1. Okay, carbon number 1 sentiasa milik carboxyl group tu. Jadi kita ada substituent, kita ada metal kan? Pada carbon number 2. So what is the full name of this carboxylic acid? Mai, mana Mai? Ya, teacher. Apa nama, apa IUPAC name untuk carboxylic acid ni? 2-methyl butanoic acid. Yes. 2-methyl butanoic acid. Ingat, carboxylic acid nak apa? Naming dia tak susah. Okay, carbon number 1 always belong to carboxyl group. Okay, buat kita ambil, give you 5 minutes untuk complete this mind map. Kita tak dengar suara Ain hari ni. Ain ni kata dia nak aktif kelas online hari ni. Dia janji manis ke? Ada Ada? Oh. Ada. Saya tak rasa getaran hati saya berdekat dengan awak. Ain dah siap dah? Satu lagi. Satu lagi. Kita start dengan A dululah. A tu, what is A class? React with CO2 followed by hydrolysis H2OH+. What is A? Saya minta siapa Naura, macam ni saya cakap A, Naura, what is A? Naura ada tak Naura? Naura tak menyahut. Naura dengar tak ni sebenarnya ni? Okay, kita panggil sekali lagi. Zarif? Oh Zarif? Ya, saya teacher. Zarif dah siap dah A. What is A Zarif? Bila dia react dengan, dia undergoes react dengan CO2 followed by hydrolysis, A tu mesti apa? Grignard reagent, betul tak? Ya. Macam mana saya baca A? CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH2, yang dekat sini terus MgBr ataupun MgCl. So dia adalah Grignard reagent. Okay, thank you Zarif.
Right. Okay, what about B and also C? Ni teacher tengok semua oxidizing agent. Okay, so kita start daripada C dulu lah. So C tu mesti apa? React dengan PCC and dapat B. So B oxidize sekali lagi dapat carboxylic acid. Syawal, what is C Syawal? Syawal. CH3. Is it primary alcohol? Primary alcohol. CH3, primary alcohol and CH3, CH2. CH2, CH. PH, CH3. okay, OH. OH. Maksudnya terus jadi OH, tak ada carbon ke kat sini satu lagi? Ni dia jadi OH. Okay, ni. Oh. Teacher highlightkan yang ni. Maksudnya yang CH2OH ni, inilah dia carbon dia. Inilah yang akan oxidize kan. Jadi aldehyde dulu. Kita buang hydrogen dan COH dia jadi C double bond O. Okay. So ini adalah C, primary alcohol. So primary alcohol oxidize guna PCC jadi B. So automatic B adalah apa kelas? Aldehyde. Aldehyde. Siapa sebut aldehyde itu suara dia comelnya? Pika. Ha? Pika. Okay, Pika. So B adalah aldehyde. CH3, CH2, CH, CH3. Dekat sini adalah apa? C, OH. COH, Double bond O. H. H. Okay, ini adalah aldehyde, right? So bila aldehyde undergoes further oxidation, dia akan change kepada carboxylic acid. Okay. Right. Ini tu preparation of carboxylic acid. Okay, what about D? Okay, related dengan my map tadi. What is D? You hydrolyzekan D and now somehow dia jadi carboxylic acid. What is it, Rahman? D? CH3, CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH3, okay, and then CN. CN. Oh, maksudnya dia adalah natural compound, isn't it? Yes. Okay. Baguslah. Okay, settle preparation. Okay, untuk practice question 5. Right, ini semua relate dengan formation of carboxylic acid. Okay, kita proceed to next question. Okay, kita akan buat practice question 6. Okay, practice question 6. PQ6. Okay, so show how butanoic acid, okay, ada 4 carbon including the carboxyl group can be prepared from each of the following compounds. The first one, from 1 butanol change to butanoic acid. How many steps involved? 1 butanol kepada butanoic acid. 2 step. 2 step. Pika kata 2 step. Saranya, are you there Saranya? Saranya dekat sini Saranya. Saranya tak ada. Dia join tapi tak ada. Mana Saranya? Jiha dekat sini Jiha? Ada? Jiha. So Jiha rasa macam mana? How many step untuk form 1 butanol kepada butanoic acid? 2 step. 2 step. Okay, cuba pergi step. Kita start dengan 1 butanol dulu. So CH3, CH2, 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 4 carbon kan? 4 carbon. OH, okay, so this is 1 butanol. So dia nak jadi butanoic acid. 2 step. So kalau 2 step ni, kita tahu teacher apa suggestion dia? Guna PPC. Guna PPC. Oh, guna PPC. Tapi kan ini kan primary alcohol. Tak boleh ke dia direct jadi carboxylic acid? Boleh. Boleh. Ha.
Bolehlah jihad. Kita guna highway lah. Kalau kita boleh guna highway, kita guna highway. So ni boleh terus oxidize guna KMNO4. yes. O4 heat. Dia terus convert jadi carboxylic acid. CH3, CH2, CH2, C, double bond O, OH. So ini adalah butanoic acid. Kita jangan fikir complicated. Fikir yang kalau kita fikir nampak soalan ni impossible tu untuk jawab, kita memang start lah. Okay, yang ni pula. 1-chloropropane. 1-chloropropane is haloalkane. Okay, so start dengan 1-chloropropane. How many carbon? 3 carbon. 3 carbon. So CH3, CH2, CH2, Cl. Okay, macam mana kita nak convert jadi butanoic acid? Dan teacher nampak dekat sini, ini ada 3 je carbon. Okay, ada 3 carbon. Bila dia jadi carboxylic acid, dia jadi 4 carbon. Maksudnya apa yang kita kena buat? Ada berapa step? Teacher rasa teacher pernah ajar, kalau ada pertambahan carbon ni mesti kena lalu apa? Nah, macam mana 3 carbon jadi 4 carbon dan jadi carboxylic acid? Any suggestion? Kita ada 4 je cara nak produce carboxylic acid tadi daripada dalam mind map preparation. Kita react dengan CO2 H3O+. Jadi carboxylic acid. Tapi bukan ke kalau react dengan CO2 and carboxylic acid tu Syah, dia kena jadi green reagent dulu kan? So maksudnya ada berapa step dia akan lalu ni? First nak jadikan dia apa? First nak convert dia dulu kepada green reagent, betul? Green reagent. Yeah, so mesti react dengan apa? Mg Mg in dry ether. yes. Ni kalau siapa yang tak hafal ni dia mesti macam alamak. Apa agent ni kan? Siapa yang dah hafal mind map kita puji. Dia one step ahead untuk dapat A. Okay, dia lebih rajin untuk menghafal. So kita akan dapat apa kat sini? CH3, CH3, CH2, CH2, Mg, Mg, Cl. Cl. Okay. And then awak dah one step ahead. Awak dah dapat guna reagent. And how do we convert guna reagent ni kepada butanoic acid? CO2 H3O+. Okay, kita undergo carbonation kan. Kita reactkan dia dengan CO2. Oh, teacher malas nak tulis banyak kali, teacher convert kat sini terus. Kita guna CO2 followed by hydrolysis. So awak lalu 2 step reaction kan. Awak jadikan dulu guna reagent. Lepas tu baru awak convert dia kepada carboxylic acid, react dengan CO2 followed by hydrolysis. Okay, ada satu lagi jalan. Skema dia ada 2, dia tunjukkan 2 step. Sama ada student dia convert kepada green reagent first and then green reagent kepada carboxylic acid ataupun one more way to produce carboxylic acid. Siapa boleh bagi tahu teacher? Jawapan ni ada dalam mind map preparation tadi. Oxidation dulu, jadikan alkohol. Jadikan alkohol, tak perlu jadikan dia alkohol. Kalau jadikan dia alkohol, boleh je jadikan dia alkohol, lepas tu oxidize kan. Tak ada masalah, boleh je. Tapi yang ni, yang teacher nak tunjukkan, tapi kan Syah, dia macam ni. Kalau kita jadikan dia alkohol, contoh kan awak jadikan dia alkohol, karbon dia, bilangan karbon dia still 3. Sekarang ni bilangan karbon dia bertambah 1 daripada yang asal ni. So sama ada kita jadikan dia green reagent ataupun kita convert dia kepada apa? Satu lagi. Okay, selain dia jadi green reagent kan, daripada 3 carbon jadi 4 carbon ni. Nampak? Okay, satu lagi cara. Satu lagi cara. Dalam mind map preparation tu ada tak yang teacher kata CN boleh jadi carboxylic acid tu tak? So yang ni teacher bagi clue kat sini, satu lagi step adalah okay. Macam mana boleh tak haloalkane kita ubah haloalkane jadi nitrile compound yang ada CN? Kita pernah belajar Cl. Okay, kita nak convert dia, nak tukar Cl, substitute dengan CN. So kita boleh reactkan dia dengan tengok mind map haloalkane. CN ethanol ethanol reflux. Yes, very good. Okay,
reflux. Okay, CN ethanol reflux. Allah. Okay, lepas tu kita undergo substitution, kita akan dapat CH3, CH2, 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 CN. Right. So kita dah substitute Cl dengan Cn. So kita baru belajar tadi, Cn ni kita boleh convert kepada carboxylic acid dengan cara kita hydrolysis. hydrolyzekan dia dengan H2O, H+. Nampak? H2O, H. H2O, H+. So Cn ni dia terus convert jadi carboxylic acid. Nak juga okay, masuk kat sini kan. Okay, CH3, CH2, CH2, C double bond O, OH. So Cn terus convert jadi carboxylic acid dan daripada 3 karbon ni dia jadi berapa karbon total? 4 karbon. Kalau ada pertambahan karbon, sama ada student boleh guna cara Grignard reagent dulu, react dengan CO2 and then ataupun dia tukar, dia jadikan nitrile compound and dia convert nitrile compound tu kepada carboxylic acid. Boleh follow teacher? Boleh. Kalau macam Syah kata tadi, teacher jadikan dia alkohol. Kalau jadikan dia alkohol, still ada 3 karbon je, dia tak berubah. Okay, bila ada pertambahan karbon, ni je step yang ada. Okay, and then yang C ni, teacher nak jadikan ni sebagai homework. Teacher akan tanya waktu kelas hari Isnin nanti. Yang ni, macam mana you guys nak convert to propanol. Okay, you guys nak convert to propanol, 3 karbon juga. Okay, soalan ni teacher akan tanya dulu. Macam mana kita nak convert to propanol yang ada 3 karbon kepada butanoic acid 4 karbon. Maksudnya sama ada kita akan lalu Grignard reagent atau kita nak jadikan dia CN dulu. Cuma masalah dia sekarang ni adalah awak punya alkohol ni, ini adalah alkohol 2-propanol. Maksudnya kita ada 2-propanol, sekejap saya buat sini. So 2-propanol. Okay, 2-propanol CH3, CH, OH, isn't it? Okay, CH3. Okay, awak dah ada alkohol, awak nak jadikan carboxylic acid. The problem is OH awak ni berada pada carbon number 2. Dia akan start dekat sini. So awak kena fikirkan jalan macam mana awak nak convert alkohol kepada butanoic acid, 3 karbon jadi 4 karbon. So sama ada awak lalu Grignard reagent ataupun lalu KCN dulu. Boleh tak kita bincang yang ni? Homework, teacher jadikan dia sebagai homework Boleh. Okay, cuba buat. Okay, cuba buat. Dia agak tricky kat sini sebab OH tu pada karbon nombor 2. Awak kena fikirkan another step ahead. Macam mana nak letakkan OH ataupun awak jadikan dia haloalkane letak pada karbon yang pertama tu. Okay, buat dulu. Right, so after preparation, soalan. Okay, kita tengok practice question 7. Okay, kita tengok practice question 7. Okay. Okay, so how can phenyl ethanoic acid can be prepared from toluene? Oh, I see. So ni yang melibatkan toluene. Okay, ini PQ apa? PQ7 kan? Okay, ini PQ7. Okay, so dia bagi tips kat sini. More than one step involve free radical substitution and hydrolysis of nitrile compound. Okay, so kita draw toluene dulu. Kelas, structure toluene ni macam mana? Macam mana toluene? Apa yang ada attach pada benzene? CH3. CH3, okay. Kan, CH3, you guys nak convert dia kepada okay, 2-phenyl ethanoic acid. Okay, 2-phenyl ethanoic acid. So, macam mana structure 2-phenyl ethanoic acid? Phenyl, teacher pernah ajar kan? Kalau phenyl, maksudnya benzene ni dia jadi substituent. Ethanoic acid, how many carbon class? 2. 2 kan? So, maksudnya dia adalah CH, 2C double bond O, OH. Okay, 2-phenyl ethanoic acid. Ni. Ethanoic acid asalnya macam ni. CH3, kita buat. Ethanoic acid adalah CH3, C double bond O, OH. Ini ethanoic acid.
Okay, ini ethanoic acid. Okay, ini carbon number 1. Okay, ini carbon number 2. So pada carbon number 2 ada phenyl. Phenyl tu benzene lah. So macam mana kita nak convert yang ni, CH3 ni, okay, kepada, so sekarang ni reaction ni dia tak involve benzene tau. Sebab dia involve yang ni. Okay, macam mana awak nak tukar CH3 kepada CH2, C double bond O, OH. Right? Yang ni pun teacher dah ajarkan dia sebagai homework juga. Hari Isnin teacher pick randomly bagi jawapan. Okay? Ada berapa step? Dia kata more than one step. Cuba you figure out macam mana. Okay? Dia tak kacau benzene. Benzene tu sebagai substituent sekarang ni. Sekarang ni CH3 nak jadi CH2 C double bond O, OH. Daripada satu carbon kepada 2 carbon kat sini. Okay? Alright. Okay, and then practice question 8. Practice question 8 ni kita buat bersama-sama lah. Okay, kita buat bersama-sama. Okay, so practice question yang C tadi and then practice question 7 ni sebagai homework. Okay, practice question 8. Right, practice question 8. Write a synthetic route. Okay, write a synthetic route for the conversion of cyclopropane kepada cyclopropane carboxylic acid via Grignard reagent. Okay, via Grignard reagent. Okay, right. So kita try buat soalan ni. Jangan takut dengan soalan macam ni. Kita senyum je tengok soalan ni. Okay, so kita nak convert. So starting reactant dia adalah apa kelas? Bermula dengan apa ni? Propane. So cyclopropane 3 carbon kan. So bentuk 3 segi lah sebab dia cyclic. Okay, cyclopropane kita nak jadikan kepada cyclopropane carboxylic acid. Cyclopropane carboxylic acid tu maksudnya, okay, cyclopropane carboxylic acid. So maksudnya pada cyclopropane ni, okay, dia mesti ada COOH. Macam tu. Okay, dia ada COOH. Okay, so via Grignard reagent. Maksudnya dia kata mesti menggunakan Grignard reagent. Okay, mesti menggunakan Grignard reagent. Dia dah bagi clue dah. Oh, kena lalu Grignard reagent. Okay, so kalau kena lalu Grignard reagent, dia kata Grignard reagent tu mesti daripada haloalkane kan. Yang ni dia start dengan alkane sebab kita ada cyclopropane je. So siapa boleh suggest dekat teacher apa first step yang kita kena buat? Macam mana alkane nak jadi haloalkane dulu? Anybody nak bagi idea? Ini cyclopropane, maksudnya ini alkane. Macam mana nak convertkan dia, nak jadikan dia Grignard reagent? Maksudnya awak nak jadikan dia Grignard reagent, awak kena hasilkan dulu haloalkane, betul tak kelas? Betul. So dalam alkane ada satu je reaction yang kita belajar, which is free radical substitution tu. So first step adalah apa? Sekejap, petang-petang ni kena aktif, tak boleh gantuk layan soalan-soalan macam ni. Okay. Nina ada jawapan tak Nina? Ada suggestion tak? Macam mana nak jadikan dia cyclopropane? Kita bagi clue lah. Jadikan dia haloalkane dulu. So react dengan apa kat sini? Apa beda kelas kita hari ni? Cik tunggu jawapan daripada Nina. Nina? Ada tak Nina? Br2UV ke? Tak tahulah kita. Ke tu tak boleh jawapan lagi. Br2UV. Okay, Br2UV and then what will be the product? Ditambah Br. Br. Kita substitute satu hidrogen sahaja kan dengan Br, betul tak? Okay, dekat mana dah letak? Let's say letaklah dekat atas ni, tak apa. Sebab dia cyclic. Okay, so one step is done. Okay. Br2UV. Okay, and then dah dapat ada haloalkane sebab dia kata lalu Grignard reagent. So the next step will be Mg dry ether. And what will be the product bila kita dah react dengan magnesium ada dry ether, Nina? MgBr. MgBr. See, I told you can do this. And then Grignard reagent nak jadi carboxylic acid? CO2 H3O+. See? See je.
step number 1 treat dengan CO2, number 2 H3O+. So terus MgBr dia attach pada carboxylic acid. So dapatlah cyclopropane carboxylic acid. Okay, let's say ni ada hidrogen. Okay. Boleh follow teacher semua orang? Boleh. Nampak tak? Okay. Dia bukan setakat carboxylic acid kan. Dia relate dengan alkohol, dia relate dengan haloalkane. That's why teacher kata organik ni dalam masa yang sama kita buat chapter carboxylic acid, kita dah revise lah. Okay, chapter-chapter ni dia sangat related dengan chapter. Okay, so ini soalan preparation. Okay, so lepas ni terus masuk chemical properties. Okay, so untuk chemical properties, reaction dia tak banyak. Okay, tengok mind map yang teacher bagi. Sambil korang tengok mind map yang teacher bagi, korang boleh tengok modul page 285. Okay, korang boleh tengok modul page muka surat 285 sambil kita buat mind map. Okay, di mind map teacher ni teacher terus macam simplifykan. Okay, apa yang penting yang sudah teacher kena tahu. Okay, so untuk chemical properties of carboxylic acid, okay, kalau tengok kat sini ada 7 sahaja. Okay, dan 7 tu mostly ada yang kita dah belajar. Okay, so teacher bagi example yang sama, teacher ada ethanoic acid. Okay, teacher highlightkan carboxyl group ni. Okay, so reaction tu must involve carboxyl group. Okay, so the first reaction is with sodium hydroxide. Kan, awak semua tahu carbon dioxide ini adalah base, right? So, acid react dengan base. So, berlaku proses neutralization. Dan biasanya kalau acid react dengan base, kita akan dapat apa kelas? Kita akan dapat salt, isn't it? Okay, so CH3, C double bond O, O minus, and A plus ion. Okay, which is this is the salt that will be produced. Kita akan dapat salt. Okay, plus dengan byproduct dia adalah kita akan release water lah. Okay, salt plus water. Okay, boleh. Ini the first reaction. So, carboxylic acid sebab dia acid, so boleh react dengan base untuk produce salt. Okay, number 2, reaction with electropositive metal. Okay, electropositive metal sama ada sodium, it can be magnesium, okay, it can be potassium, maksudnya metal group 1, group 2. Okay, positive metal, group 1, group 2 metal. Contohnya kalau kita ada sodium. Okay, so reaction carboxylic acid dengan sodium sama juga, kita akan produce salt, CH3, C double bond O, O minus and A plus, tapi byproduct dia okay, adalah hydrogen gas. So kalau dengan sodium, kita akan dapat 1/2 H2 gas. So kenapa teacher letak juga byproduct dekat sini? Sebab teacher nak bezakan reaction dengan NaO dan juga reaction dengan sodium. Boleh kelas? Boleh. Boleh okay. Kalau dengan magnesium, sekejap lagi kita tunjuk ya dalam modul. Ada yang teacher tak letakkan dalam mind map, ada dalam modul. Okay. Teacher ambil soal apa ni, reaction-reaction yang famous, yang selalu keluar dalam exam. Okay. Yang ketiga, reaction yang ketiga adalah carboxylic acid react dengan lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Semua orang tahu ini adalah reducing agent, betul tak? So maksudnya carboxylic acid ni pun boleh undergo reduction. Kalau preparation tadi, primary alcohol, tengok preparation tadi. Okay, primary alcohol, bila kita oxidize dengan strong oxidizing agent, KMnO4, kita akan dapat carboxylic acid. So bila carboxylic acid, dia undergoes reduction, dia akan dapat semula primary alcohol. Okay, kita reverse balik, kita akan form balik primary alcohol. So reduction ni, kita tambah balik hydrogen pada carboxyl group tu. So kita akan dapat primary alcohol. Okay, kita akan dapat primary alcohol. So ini reduction. Okay, carboxylic acid also can be reduced to primary
alcohol sebab dia origin daripada primary alcohol. Aldehyde also boleh undergoes reduction, produce primary alcohol. Okay, so far so good class? Okay. Okay, and then reaction number 4, okay, reaction dengan PCl3 ataupun PCl5 ataupun dengan SOCl2, ini berlaku substitution. Okay, so kita akan substitute OH with Cl. So kita akan dapat CH3, C double bond O, Cl. Okay, so this compound kita panggil sebagai acyl chloride. Nampak? Kita akan form acyl chloride. Ini je carboxylic acid tak banyak. Okay, kita dah boleh habis carboxylic acid ni. Tolak physical properties tadi lah. Tinggal dah buat soalan tutur saja. Okay, so acyl chloride C double bond OCl is produced bila carboxylic acid react dengan PCl3, PCl5 ataupun thionic chloride SOCl2. Okay, right. Jadi substitution, so kita dah ada neutralization, dapat salt plus water, kita boleh react dengan positive metal, group 1, group 2. Dia boleh undergo reduction dari primary alcohol, dia boleh undergo substitution jadi acyl chloride. Okay, number 5. Okay, ethanoic acid ataupun carboxylic acid react with alcohol. Ini teacher bagi alkohol ni. Contoh yang teacher bagi adalah CH3, CHOH, CH3 followed by in concentrated H2SO4. So apa produk yang kita dapat? Kita dah belajar ni. Siapa boleh bagi tahu teacher? Produk apa, compound apa yang kita akan form? Tak dengar. Bila carboxylic acid react with alcohol, what do we get? Ester. Ester. Yes. So boleh tak kita draw ester yang tu? Sebab teacher bagi ruang dalam mind map tu banyak kan. Okay. Ester. Sorry. Okay, C double bond O, OH. Okay, let's say ni contoh alkohol yang teacher bagi. Okay, so teacher ubah arrangement alkohol tu. Teacher nak combine. Ni CH3. Ni CH3. Allah, korang kalau muat, korang buat sebaris lah. Okay, so kita akan remove water daripada ester, right? So OH daripada alkohol dengan H daripada carboxylic acid, so dia akan undergo condensation. So what will kita dapat? Kita dapat ester, right? So berlaku esterification. CH3, C double bond O, terus attach pada O. Yang ni dia akan jadi C, H, CH3, CH3. Mana ini adalah ester. Ester ke estes? Estes. Okay. Boleh follow? Okay. Melalui condensation reaction. Okay. Sebab kita remove water. So kita produce ester. Okay. Ester bau apa? Wangi kan? Sweet smelling. Sweet fruity smelling. Macam tu lah. Okay. And then yang ke-6. Reaction number 6. Okay, kalau ini react with alcohol dapat ester. Okay. Number 6 react with ammonia ataupun amine. Yang ni teacher tersilap ni. Teacher punya mind map ni. Ini bukan Z sepatutnya. Potong Z tu awak tukar dia kepada R group, alkyl group. Okay, maksudnya ini adalah amine. Okay, ini adalah ammonia. Okay, so carboxylic acid bila react with ammonia ataupun amine. Amine tu compound yang ada amino group kan. Okay, so apa yang kita akan produce? Okay, contoh kalau teacher buat dekat sini. Okay, kita ada carboxylic acid, ethanoic acid tadi. Okay, bila dia react dengan, let's say dia react dengan ammonia. Ammonia ni kalau teacher expandkan structure dia, dia jadi macam ni, betul tak? Okay, ini ammonia, NH2H, okay, ammonia. Teacher expand supaya teacher nampak amino group tu. Okay, so sama juga macam ester, berlaku proses condensation. Kita akan remove water, OH daripada carboxylic acid dan satu hidrogen daripada amino group. Okay, satu hidrogen daripada amino group. Okay, awak remove water.
eliminate water. So bila teacher combine balik, apa yang teacher akan produce, teacher akan dapat structure ni. CH3, C double bond O, terus attach pada siapa ni? N, lepas tu dia ada H kan? Betul tak kelas? Okay, so functional group compound apa yang ada C double bond O attach pada N? Kalau amine, kita ada amino group. So bila carboxylic acid dia react dengan amonia ataupun amine, kita remove water, kita akan dapat amide. Okay, kita akan dapat amide. Dia ada carboxamide, C double bond O, N. NH2 lah kat sini, sorry. Okay, kita remove satu hydrogen, so jadi NH2. Okay, kita akan dapat amide. Amide tu dia ada functional group carboxamide, C double bond O, N. Boleh? Boleh. Tak kisahlah kalau ini amonia ni NH2, lepas tu kita letak H, jadikan dia R group kan. So kalau contohnya dia react dengan another amine, sama juga kita remove water, OH daripada carboxylic acid, hydrogen daripada amino group, kita dapat amide. Okay? Right, and then last reaction of carboxylic acid, yang last ni jarang keluar dalam exam, cuma dia kena ada dalam mind map. Okay, apa jadi bila carboxylic acid react with carboxylic acid? Ada P2O5 heat. Okay, ada P2O5 heat. So, kita react dengan carboxylic acid. So, ada reaction dengan carboxylic acid sendiri. Okay, so bila carboxylic acid react with carboxylic acid, what do we get? Okay, kita tunjukkan apa yang akan berlaku. So, ini carboxylic acid awak CH3, ethanoic acid tadi, OH. Bila dia react dengan another carboxylic acid, ya awak letak macam ni. Macam ni kan. So sama juga berlaku condensation, kita akan remove water, okay, OH daripada carboxylic acid and H from the other carboxylic acid. So dia akan come out, dia akan remove water. Okay. Remove water, sekejap remove water ni. Okay, so bila kita dah remove water, water keluar sebagai byproduct. Okay, water keluar sebagai byproduct. So macam mana structure yang kita akan dapat kelas? Kita akan dapat CH3, C double bond O. Okay, terus bonded pada O dan dia jadi C double bond O, R. Okay. Dan kita byproduct kita adalah water kan. So ini pun water. Ini pun water. Okay. Sebagai byproduct. So compound ini dia ada C double bond O, O, C double bond O. Ini kita panggil sebagai anhydride. Okay. Jarang keluar dalam exam tapi mesti ada dalam mind map. Okay. Anhydride. Semua condensation. Okay, semua condensation. Okay, take your time, salin dulu. Cukup tak ruang dalam mind map tu? Cukup. Cukup kan? More than enough for you to write. Okay, so inilah reaction. Ini sahaja reaction untuk carboxylic acid. So obviously kita dah habis dengan carboxylic acid punya reaction. Okay. So hari ini dah boleh terus masuk amine. Okay, kita habiskan dia awak soalan tutur. Kita bincang pasir karbonil, lepas tu kita boleh masuk amine. Okay, so teacher recap balik. So ada 7 reaction untuk carboxylic acid. First react with sodium hydroxide. So kita akan dapat salt. Okay, react dengan positive metal also dapat salt. Cuma kita dapat hydrogen gas sebagai byproduct. Okay, carboxylic acid also can undergo reduction jadi primary alcohol. Carboxylic acid react with PCl3, PCl5, SOCl2 untuk dapat acid chloride. Okay, kita boleh form ester with carboxylic acid and alcohol. Okay, next kita boleh form amide, okay, melalui condensation carboxylic acid with ammonia ataupun amine. And the last one kita boleh form anhydride kalau carboxylic acid react with carboxylic acid. Okay. Okay, so kalau dah settle yang ni, cuba buka modul sebab teacher nak relate dengan
Okay, sekejap di tengah hang. Buka page 285 sekejap. 285 Okay, ni. Ni yang teacher masukkan ni. Okay, so page 285 ni sama je dengan teacher bagi tadi. Okay, cumanya dia, teacher punya tu, teacher tunjuk lah formation apa yang berlaku kan, apa yang kita remove. Sekejap di tengah hang. Teacher lupa nak adjust tadi pun ni. Okay, kita close sekejap. Okay, so lagi 5 minit cukup lah sejam hari ni. Apa ni hang kat sini? Okay, so kalau korang tengok page 285 ni. Hang balik. Saya rasa teacher kena close dulu apps ni kot. Close balik, buka balik. Okay, muka surat apa tu? 285 tadi kan? Cepatlah tablet. Okay, boleh tak awak tengok yang reaction with magnesium? Apa beza reaction ethanoic acid dengan sodium dan juga magnesium tu kelas? Kalau react dengan sodium, dia akan dapat salt O- Na plus juga. Okay, tapi bila react dengan magnesium, okay, magnesium kan charge 2 positif, betul? So bila dia charge 2 positif, dia kena balance charge antara carboxylic ion dan juga Mg2 plus tadi. So apa yang berlaku, instead of kita dapat CH3, C double bond O, O minus, kita akan ada 2 carboxylic ion. Okay, yang ni, maksud teacher yang ni. Kan, this one. Okay, so kenapa perlu 2 carboxylic ion? Sebab kita nak adakan ni negatif 2, yang ini positif 2. So dia jadi neutral. Boleh ke kelas? Boleh. Kalau react dengan sodium, memang dia akan dapat CH3, C double bond O, O minus, Na plus saja. Plus dengan 1/2 H2. So react dengan magnesium, okay, CH3, C double bond O, O minus 2, Mg2 plus dengan hydrogen gas. Tak adalah 1/2 tu sebab kita memang release 2 hydrogen. Okay, dan selain reaction with electropositive metal, kalau korang tengok yang amide formation ni, ni yang masuk ni tadi. React dengan ammonia dapat C double bond O NH2. Okay, react dengan CH3 NH2. So CH3 NH2 ni adalah RNH2 lah tadi. Okay, so reaction dia macam ni lah. Okay, kita dapat C double bond O NH CH3. Okay, ni pun sama juga. Contoh kalau teacher contoh macam ni lah. Kalau kita ada CH3 NH2 react dengan ethanoic acid. Okay, siapa yang tak nampak? CH3 carboxylic acid react dengan C double bond OOH. Lepas tu dia react dengan ni, amine. So ini adalah amine. Okay, sama juga kita akan remove water. Okay, remove water. So nanti kita dapat structure macam ni lah. CH3, C double bond O, terus attach pada N. Lepas tu dia ada H kan? And then dia ada CH3. So kita still dapat amide kat sini. Boleh? Okay, so regardless lah macam mana structure RNH2, kita still akan remove water dekat sini. Dan kita akan dapat C double bond O, N. Okay, and then last but not least untuk anhydride formation, kalau dalam mind map teacher tadi, teacher just ambil yang famous, maksudnya carboxylic acid react dengan carboxylic acid saja. So kita akan dapat anhydride. Okay, tapi boleh juga react dengan acyl chloride ni, CH3COCl. Okay, CH3COCl. So maksudnya kalau teacher draw dekat sini, kan, let's say carboxylic acid, ethanoic acid, C double bond OOH, react dengan CH3COCl, teacher highlight guna warna biru ni. Okay, kita akan dapat produk yang sama, byproduct je berbeza. Maksudnya teacher macam ni, CH3, okay, Cl, C double bond O, CH3. Okay, CH3COCl tu maksudnya CH3, C double bond O, Cl. Okay, so bila kita reactkan acid chloride dengan carboxylic acid, okay, yang ini kita akan remove H dan Cl. Nampak tak? Oh, tolong salin kelas. Okay, so bila kita remove HCl, kita akan dapat structure macam ni lah. Okay, CH3,
C double bond O, KO, C double bond O, CH3. So kita dapat juga anhydride. Okay, selain react dengan carboxylic acid plus carboxylic acid dapat anhydride, react dengan acid chloride pun akan dapat anhydride juga. Okay, cumanya kalau dia react dengan carboxylic acid kita remove H2O, water. Tapi bila react dengan acid chloride, ini acid chloride Okay, tapi bila react dengan acid chloride kita remove apa? HCl. Itu tak beza dia kat situ. Okay, tu beza dia. Cumanya yang reaction yang last ni dia jarang keluar dalam exam. Okay, jarang sangat lah keluar dalam exam. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ke dah tidur dah budak ni? Ke dah tidur dah? Belum Okay, so ada 7. So itu dah jalan penting. Jadi weekend ni, sebab teacher tak kacau dah korang punya weekend, teacher nak korang buat soalan pasir karbonil. Ada masalah, ada typing error whatsoever, tolong check juga takut ada tersilap typing errors soalan pasir. Okay, so buat soalan pasir karbonil dan buat homework PQ yang preparation of carboxylic acid tu. So minggu depan kita terus buat soalan tutur yang relate dengan chemical properties of carboxylic acid ni. Okay, alright. So thank you class. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Right. Teacher. Stop recording first.